Pencadang, saya bagi 5 minit. Thank you. 5 minit je, Puan Speaker. Terima kasih, Puan Speaker. Saya mengambil peluang ni untuk menyokong cadangan yang dibuat oleh sahabat saya yang berhormat permatang berkenaan dengan menggesa pihak kerajaan negeri untuk meneruskan projek Kinrara Damansara Expressway dengan izin. Saya ingin memetik kata-kata daripada ucapan yang amat berhormat Menteri Besar semasa menjawab pertanyaan berkenaan dengan KIDEC ni tempoh hari. Seorang pemimpin mestilah mempunyai integriti, credibility dan keberanian dalam membuat keputusan. Saya setuju dengan yang amat berhormat. Tetapi adakah keberanian dalam membuat keputusan itu kita mengambil kira kepentingan kemaslahatan rakyat kebanyakan? Saya mendapat maklumat yang amat berhormat dapat berjumpa dengan kumpulan yang dinamakan Say No to KIDEC. Tetapi yang amat berhormat tidak menyebutkan langsung tentang kumpulan ataupun Friends of KIDEC yang berkali-kali nanti saya yang berkali-kali ingin membuat appointment, memohon kebenaran untuk berjumpa, tetapi tidak dapat dipenuhi. Dan saya juga ingin menyatakan di sini sebenarnya dalam Friends of KIDEC, penyokong-penyokong KIDEC ini yang amat berhormat, seperti mana yang disebutkan oleh permatang tadi, hampir 5,000 orang yang menyokong KIDEC. Ini saya dapat buktikan yang amat berhormat dengan compilation penyokong-penyokong KIDEC ini, yang mana ini sendiri diakui oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri Selangor bila mereka cuba membuat perjumpaan yang mana kita dapati seperti mana yang disebutkan oleh pematang tadi, 5,000 orang, iaitu hampir 5,000, 4,647 yang tanda tangan petition, dan 899 orang yang mengisi borang representasi laporan tinjauan kajian rancangan struktur Negeri Selangor. Kalau dibandingkan dengan kumpulan Say No to KIDEC ni, saya dipahamkan hanya 1,000 orang sahaja yang membuat borang representasi ini. Yang kedua yang amat berhormat, kajian juga yang dibuat oleh Public Survey Consultant yang diiktiraf oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, seramai 2,000 orang yang telah dibuat statistik di 1 kilometer kiri dan kanan jajaran KIDEC ini, lebih daripada 75% yang menyokong pelaksanaan KIDEC ini. Yang ini yang saya sebutkan tadi, ianya patut juga kita tekankan bagaimana rakyat keseluruhannya, bukan saja satu pihak saja yang perlu kita temui. Dan saya nak bagi tahu juga, dalam ini juga terdapat NGO yang ramai. Sekian, dia ada semua rekod ni. Saya boleh bagikan salinan nanti untuk sekian. RA Resident Association, Rukun Tetangga, namely saya namakan sikit, Rukun Tetangga Taman Medan Baru, Rukun Tetangga Section 3 PJ, Persatuan apalah, ini rakyat, Persatuan Pandu, nanti dulu, jangan kacau saya ada 5 minit je. Persatuan Pandu Puteri Selangor yang beroperasi di Jalan Tanjung, Petaling Jaya. Pandu Puteri. Sabar. Persatuan Pemandu Teksi Pangkalan Pekan Lama PJ, Persatuan Penduduk Seksyen 3 PJ, RT dan RA, dan yang satu lagi yang amat berhormat, Persatuan Pengguna Pengangkutan Awam Malaysia yang beralamat di PJ. Persatuan itu tak payah kacau saya. Saya tak juga, nanti you ribat. You dah ada banyak masa yang
bagi saya peluang untuk menghabiskan perbahasan saya. Yang ini amat berhormat, hakikatnya mereka cuba berjumpa dengan yang berhormat, tapi hajat mereka tidak kesampaian. Jadi pentingnya, satu lagi saya nak sebutkan berkenaan dengan town hall meeting yang diadakan oleh MPSJ. MPSJ town hall meeting yang diadakan ramai ataupun lulus untuk menyokong supaya KIDEK ini dilaksanakan dan tidak mendapat bantahan yang banyak. Tetapi MBPJ tidak dapat mengadakan town hall meeting disebabkan ada kekecehan dan sebagainya. Tetapi di pihak MPSJ yang ada jajaran KIDEK ini juga lulus, rakyat menyokong semasa town hall meeting ini dibuat. Satu lagi untuk makluman Yang Amat Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini. Yang Amat Berhormat ada menyebutkan tentang bagaimana pelan induk pengangkutan awam di Selangor untuk menggantikan lebuh raya yang akan dibuat oleh kerajaan persekutuan melalui pihak konsorsium. Boleh berhenti sekejap tak? Ahli-ahli yang berhormat sekalian, oleh kerana urusan Dewan ini masih belum selesai, maka Dewan pada hari ini perlu disambung. Saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar untuk membawakan usul. Tuan Speaker dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya ingin membawa suatu usul yang berbunyi seperti berikut, bahawasanya Dewan yang bersidang pada hari ini mengikut Peraturan 11 dalam Peraturan Tetap Dewan Negeri Selangor hendaklah menyambung persidangan sehingga selesai semua urusan Dewan. Tuan Speaker, saya mendukung. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, usul ini telah pun disokong. Saya kemukakan untuk mendapat persetujuan. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju, sila kata ya. Ahli-ahli yang berhormat yang tidak bersetuju, sila kata tidak. Usul dipersetujui. Silakan dengkil 1 minit. 1 minit je. Saya nak mengatakan di sini berkenaan dengan juga pelan induk pengangkutan awam yang dicadangkan oleh kerajaan negeri, bahawasanya pembinaan lebuh raya ini bertepatan dan ia juga menjadi pemangkin, ia juga komplimen kepada pelan induk pengangkutan awam ni. Apa yang saya sebutkan di sini ialah, kalau kita mengharapkan pengangkutan awam dengan melalui lebuh raya yang sedia ada, ianya akan kita alami level of service F. Tetapi kalau kita seperti mana kita maklum, pengangkutan awam ini juga termasuk bas, taksi yang juga kadang-kadang ada di kalangan kita ni pergi ke tempat kerja dengan menggunakan semi mode, daripada rumah pergi ke LRT melalui menggunakan kereta dan menggunakan feeder bus. Tetapi bila jalan sesak, ianya defeat the purpose dengan izin. Dan saya dipahamkan KIDEK menyediakan khidmat MRT, LRT untuk komplimen Yang berhormat, boleh tanya, awam. boleh minta penjelasan. Ya. Benarkan atau tidak? Banyak poin lagi ni. Tapi nanti Esko gulung nantilah. Tak, saya tak menggulung, saya nak penjelasan. Sebab Yang Berhormat tadi ada menyebut bahawa dalam pengetahuan Yang Berhormat, kerajaan negeri sedang menyediakan satu pelan induk pengangkutan awam. Jadi dengan pengetahuan itu, boleh tak Yang Berhormat tangguhkan usul ini? Selepas kita buat pelan induk, Yang Berhormat tengok kaji pelan induk, dan dari situ mungkin pelan induk itu dapat menyelesaikan masalah, dan masa itu mungkin Yang Berhormat setuju bahawa KIDEK tidak perlu. Bagikan sedikit masa, kaji dulu, boleh tak? Okey, kerajaan negeri boleh kaji, tapi saya sini nak menyatakan bahawanya ianya komplimen dengan pelan induk pengangkutan awam. Sebab KIDEK juga menyediakan perkhidmatan untuk MRT, LRT, BRT dan sebagainya. Saya ingin pergi kepada apa yang disebut syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh KIDEK seperti mana yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Saya dipahamkan hampir semua syarat-syarat ini telah dipenuhi. Berkenaan dengan laporan ekonomi, impact analysis sudah diberikan. Berkenaan dengan laporan benefit analysis sudah diberikan. Berkenaan dengan pulangan projek IRR juga sudah diberikan. Kadar tol pula dibincangkan nanti oleh kerajaan setelah lebuh raya
disiapkan dengan mengambil kira kos pembinaan dan juga pengiraan IRR tadi. Juga senarai nama lembaga pengarah KIDEC juga sudah diberikan. Kesan terhadap lalu lintas dan alam sekitar juga telah diserahkan kepada kerajaan negeri. EIA report dan juga pendedahan isi kandungan yang ini yang disebutkan oleh pematang tadi memerlukan kebenaran daripada kabinet dan juga pihak AG. Saya banyak lagi poin ini, Puan Speaker. Apa kawan lain boleh tolong nanti bahas. Cepat sikit dan 5 minit lagi ya? Boleh? Tak, 1 minit. 1 minit lagi. Cepat. Akhir sekali lah saya tutup lah. Akhir sekali saya sebenarnya nak jawab 5 perkara yang disebutkan oleh bantahan daripada Say No to KIDEC. Seperti tiada kajian lengkap berkenaan dengan justifikasi projek dari sudut ekonomi. Yang ini tadi social impact, economic impact studies telah pun diberikan. Level of service yang dikatakan F itu, dengan adanya KIDEC ini level of service akan menjadi bertambah baik, seperti akan membantu kesesakan di LDP dan jalan-jalan lain seperti Jalan Templer, Jalan Universiti dan lain-lain lagi. Berkenaan dengan pencemaran bumi, masalah estetik, ianya juga telah dibuat kajian alam sekitar yang diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar, dan pihak konsesi ini saya dipahamkan akan terus membuatkan engagement dengan pelbagai agensi berkaitan, terutamanya untuk yang melibatkan komplain dan concern daripada penduduk. Okey. Akhir sekali sebelum saya tutup, saya merayu kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar supaya mempertimbangkan semula pembatalan lebuh raya KIDEC ini. Saya juga merayu kepada adun-adun sahabat-sahabat saya, Bukit Gasing, Damansara Utama, Kinara mungkin setuju kot, Taman Medan pun mungkin setuju. Yang tak setuju ni Yang Amat Berhormat, yang tak setuju ni sebenarnya ianya segelintir orang yang berada di kawasan PJ Central ataupun di PJ Newtown Center, PJ Newtown. Tetapi kebanyakannya bila kita lihat tadi. Okey, Dengkil. Ya, saya Saya sudah terlalu baik, sudah bagi masa extension. Akhirnya kalau boleh Yang Amat Berhormat, kita dengar dua-dua belah pihak. Say No to KIDEC, Friends of KIDEC. Kalau boleh didengar, kalau tidak boleh kita teruskan jajaran yang ada ini, kita buat jajaran baru yang mana Say No to KIDEC, mereka tak setuju, tak apa, kita buat jajaran baru. Jadi dengan cara itu Yang Amat Berhormat boleh dapat mendengar kedua-dua belah pihak sesuai juga dengan konsep yang cuba diketengahkan oleh Yang Amat Berhormat, iaitu pembangunan berkualiti, rakyat dipeduli. Akhirnya saya juga menyeru Yang Amat Berhormat supaya kita terus mengikut titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor, supaya kita teruskan konsep bersemuka dan berbincang dengan Kerajaan Persekutuan untuk kebaikan rakyat negeri Selangor. Terima kasih Tuan Speaker. I rest my case. Saya menyokong.